kita sama-sama mengikhlaskan niat kita. Mudah-mudahan niat kita ini diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada malam ini dianugerahkan kepada kita malam yang barakah. InsyaAllah menjadi persiapan kita untuk menyambut bulan puasa yang semakin hampir. Halaman 372. Saya tidak ikut halaman dalam ni. Saya nak ambil yang kaitan-kaitannya Fadilat bulan Ramadan. Halaman 372. Mudah-mudahan puasa kita pada kali ini menjadi puasa yang luar biasa. Puasa yang sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khabar gembira kepada sahabatnya dan bersabda, "Qad ja'akum syahru ramadana syahrun mubarakun qad iftaradallahu 'alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin wa fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr." Telah tiba kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kamu berpuasa dalam bulan ini. Terbuka pintu-pintu syurga dan tertutup pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat. Juga di bulan itu ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi hadis ini telah selalu disebut oleh para ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, da'i-da'i. Mana-mana kita dengar lah. Kalau kita baca kitab-kitab agama pun kita dapat tahu hadis yang berkaitan. Jadi daripada hadis ini, saya akan membawa beberapa perkara yang luar biasa. Kita tidak mahu yang biasa-biasa. Sebab kita nak masuk syurga ni, orang yang masuk syurga ni yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang luar biasa. Kita kena mempersiapkan diri kita, walaupun kita sekerdil mana, walaupun kita ini orangnya biasa-biasa, marilah kita tanam satu keazaman yang luar biasa untuk menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikongsikan dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ia menjadi satu motivasi, satu dorongan untuk kita mengubah sikap daripada bulan puasa yang lepas kepada puasa yang benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Yang pertamanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkat. Kita biasa dengar bulan yang berkat. Bulan yang berkat ini maknanya bulan yang penuh kebaikan. Bulan yang penuh dengan kebaikan ini adalah bulan yang menjadi punca, menjadi sebab di mana amalan kita nilainya, pahalanya, ganjarannya lebih dahsyat lagi daripada bulan-bulan yang lain. Jadi oleh kerana bulan yang berkat, barakah, berkat itu makna banyak kebaikan di dalamnya. Jadi ini adalah khabar gembira kepada orang-orang mukmin. Jadi Nabi bagi tahu pada sahabat ni khabar gembira. Kenapa khabar gembira datang? Datangnya bulan puasa ni khabar gembira. Khabar di mana kita akan dapat banyak pahala. Sekarang ni nilai-nilai pahala dah tak ada nilai bagi orang akhir zaman sebahagiannya. Jadi bila sebut bulan Ramadan ni kamu akan dapat berjuta-juta, berbilion-bilion ringgit Malaysia. Suka pula. Satu malam kamu berjamaah solat tarawih
Kalau lepas tu kamu boleh ambil di kaunter tu 1 juta. Penuh tak masjid? Penuh. Yang cacat, yang stroke membangun, yang koma membangun. 1 juta satu malam. Tapi bila disebut pahala, tak ada begitu gairah. Itulah pada umumnya kita-kita ni yang hidup di akhir zaman. Tapi sungguh, siapa semayang sunat tarawih 1 malam, lepas habis semayang, ambil dekat kaunter 1 juta tunai. Mau tak datang? Datanglah, tak gitu. Datang. Tapi bila sebut pahala bagian, berapa ramai yang datang. Itu pun tak berapa semangat sangat. Tapi bagi 1 juta, semangat gila. Datang selalu. Subhanallah. Ya. Jadi bulan puasa ini bulan yang penuh dengan keberkatan, barakah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa di mana terbuka pintu-pintu syurga. Syurga ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalamnya apa yang kita hajatkan, segala macam yang kita tak dapat di dunia, kita boleh dapat di akhirat. Di syurga tu kita boleh dapat. Yang kita nak, pasang niat je, boleh dapat. Wah, betul. Wow. 10 wow ke? Oi, lebih 10 wow, 100 wow. Apa yang kamu hajat di dunia banyak tak? Banyaklah sangat. Benda itu, benda ini, orang itu, orang ini. Banyak sangat hajat kita ni akan dapat di syurga itu. Dengan syarat-syarat lah. Jadi masuk ke dalam syurga ini, subhanallah, semua orang tahu dengan rahmat. Jadi sekarang ni saya nak bagi satu yang luar biasa kepada tuan-tuan, sesuatu yang luar biasa, iaitu kisahnya begini. Bulan puasa ini bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang suka nak cari pahala, mencari redha, suka sangatlah bulan puasa. Tetapi ada satu orang wali, ketua wali yang luar biasa. Kalau ikuti cerita ni, ramai mungkin orang tak percaya. Tapi cuba hayati. Kita gembiralah. Kenapa kita gembira? Orang lain pun gembira kedatangan bulan puasa ni. Sebab kita rasa kita dapat banyak. Boleh buat amalan, boleh sembahyang, boleh ngaji Quran, boleh selawat, boleh banyak buat perkara-perkara yang baik, sedekah dan sebagainya. Tapi ada orang ini, dia wali dah, tahap wali dah, bahkan ketua wali, tetapi dia sedih bila setiap kali datang bulan Ramadan. Dia sedih. Orang lain gembira, dia sedih. Kenapa? Ni jawapannya. Ini poin yang pertama ni luar biasa. Kerana apa tuan-tuan? Bulan Ramadan ini adalah bulan datangnya tetamu seumpama Nabi datang. Nabi kan dah wafat. Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya kedatangan tetamu Nabi yang datang rumah kita. Jadi pada ketika itu, adakah kita tahu macam mana nak layan Nabi datang rumah ni? Serba tak kena. Buat itu tak kena, buat ini tak kena, bagi lauk ini, bagi lauk ini, yang paling rasa macam serba salah. Sebab tetamu yang datang ini, bulan Ramadan ini, tetamu yang sangat-sangat istimewa. Walaupun kita buat banyak tahajudnya, banyak dia punya amal baiknya, sedekahnya, zakatnya, wakafnya, apa segala macam kebaikan, sepenuh langit dan bumi kebaikan, tetapi wali ini dia sangat mengerti sebenarnya nilai bulan Ramadan itu lebih lagi, lebih besar lagi sebenarnya. Jadi dia merasa sedih. Kenapa? Takut tak dapat layan tetamu ni sebagaimana yang sepatutnya. Faham? Sampai menangis. Bukan mana dia tak beramal. Kalau tarawihnya, ngajinya, kalau selawatnya, bangun malamnya, semua dia buat. Meninggalkan dosa. Sampai tahap puasa ni adalah puasa yang number 1 lah, yang paling baik, yang terbaik. Tapi dia masih lagi merasa apa tuan-tuan? Merasa gagal. Dia rasa dia belum lagi mencapai SOP, mencapai apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagi orang awam macam kita rasa tahun lepas kita boleh bangun 20 hari bangun malam. Tahun ini tak pernah tinggal bangun malam, kita rasa tu pencapaian yang bagus. Kalau kita dulu sedikit sedekah, tahun ini kita tambah sedekah. Kita tambah zakat, wakaf. Kita banyak buat zikir, selawat, baca Al-Quran dan sebagainya. Macam-macam bentuk kebaikan. Jadi kita rasa, Allahumma salli alaihi, kita rasa kita dah buat banyak kebaikan, kita puas hatilah. Tetapi saya suka nak bagi tahu, ini poin yang kedua. Poin yang kedua iaitu kita kena rasa walaupun pada tahun ini kita telah buat melaksanakan puasa yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Dalam semua sudut termasuklah kita meninggalkan kemungkaran, meninggalkan dosa maksiat. Tetapi kita rasa apa tuan-tuan? Sangatlah kita rasa jangan-jangan Tuhan tak terima amalan aku. Jangan-jangan tidak ikhlas. Sangatlah merasa hamba. Sangatlah merasakan, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang aku perbuat pada tahun ini, pada bulan ini, ya Allah, semuanya sebenar-benarnya, ya Allah. Aku meyakini di atas limpah rahmat Engkau semata-mata. Bukanlah atas daya kekuatan tenaga aku. Sedangkan aku ini maha lemah. Sedangkan aku ini maha zero. Aku tidak boleh berbuat apa pun. Dan apa saja yang telah aku buatkan sehingga hari ini, sehingga nak berakhirnya bulan Ramadan ini, ya Allah, semuanya adalah limpah rahmat kasih sayang Engkau semata-mata. Dan aku tetaplah bimbang. Aku tetaplah risau. Aku tak tahu sama ada puasa aku ni Engkau terima ataupun tidak. Kerana Nabi pun bagi tahu apa ramai orang yang berpuasa. Ramai orang yang berpuasa yang dia dapat lapar dan dahaga. Termasuk juga orang yang bahawa dia merasa, dia perasan bahawa konon-kononnya puasa dia dah bagus. Ini bermakna kita masih lagi belum duduk di tempat iaitu rasa kehambaan yang sebenar-benarnya. Jadi poin yang ketiga, urutan daripada itu, maknanya kita kena rasa bahawa kita ni masih gagal. Itu namanya rasa hamba. Wajib. Rasa gagal, rasa takut tak ikhlas, rasa cemas, rasa takut tak diterima amalan bulan puasa ni. Bukan macam setengah orang yang dia rasa dia dah bagus dah daripada yang dulu, banyak tahajudnya, banyak sedekahnya. Siapa yang izinkan? Engkau, ya Allah. Kalau Engkau tak izinkan, aku pun tak boleh buat apa langsung. Jadi begitulah Nabi SAW di bulan puasa, dia menadah tangan, gambarannya, mafhumnya, ya Allah, aku boleh buat begitu, begini, berbagai-bagai amalan, semuanya semata-mata, walaupun aku Nabi seorang Rasul, semata-mata semuanya kerana Engkau, ya Allah. Maka dia tetap rasa hamba, tidak sombong, tidak rasa hebat. Jadi hati-hatilah nak puasa kali ni. Jangan kita merasa kita ni buat satu dah hebat dah. Dulu aku sedekah RM50, sekarang aku sedekah RM1,000, aku simpan untuk belum RM1,000. Jadi kita terasa kita dah buat kebaikan. Padahal kalau tidak diizin, tidak didorong, langsung apa pun tak boleh buat. Sebab itu daripada dulu, sekarang akan datang, siapa pun, kedudukan mana pun kita, semua orang tak ada kecuali, walaupun amal dia banyak macam mana pun, tetaplah di padang mahsyar kita bimbang, ketakutan, takut, menggeletar. Takut. Padahal amal banyak, takut. Sebab amal tidak menjamin keselamatan. Sebab semua amalan kebaikan kita adalah dengan izin, adalah dengan gerak, adalah dengan kehendak Dia semata-mata. Maka kita masuk syurga dengan rahmat. Sebab itu kita kekal rasa takut. Jadi kalau tuan-tuan tidak ada lagi sifat yang macam ni, duk syok sendiri, duk rasa perasan dah hebat sangat puasa ni, itu belum kita muhasabah lagi puasa-puasa yang lepas-lepas. Kita rasa hebat sangat puasa kita. Orang tu tak puasa, orang tu tak semayang, kita ngumpat sana, kita kata dekat dia, kita rasa kita lebih hebat daripada orang yang tak pergi masjid. Ini semuanya
menyebabkan pahala kita semakin berkurangan sebenarnya. Dan disebut lagi yang seterusnya bahawa pintu-pintu surga tertutup, pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu syaitan-syaitan dibelenggu. Tak ada syaitan lah gambarannya. Tapi kenapa tiap-tiap bulan malas juga? Mula-mula semangat, tapi semangat pun tak letak ke mana pun, biasa-biasa je. Jadi apabila syaitan-syaitan dibelenggu ni, tapi kenapa tak boleh buat juga? Tak boleh ini nak. Sebab kita ada apa tuan-tuan? Nafsu. Musuh kita ni bukan syaitan je, ada nafsu. Jadi nak tundukkan nafsu ni bukan mudah tuan-tuan. 1000 tahun direndamkan. Nafsu ni dia masih lagi, dia ni ego lagi, sombong lagi. Dan pada malam Lailatul, pada bulan puasa ini dianugerahkan, dihadiahkan Lailatul Qadar. Tapi nampak macam kita lah, bila ngantuk mengalahkan kita, kita pun rasa dah tahajud tadi, jadilah, sudahlah. Tetapi andai kata kalau kita semua, termasuk saya ni yang bercakap ni, kita menonton sendiri macam ni pahala Lailatul Qadar, maka kita akan bersengkang mata lah. Kita akan pulun lah. Itulah hikmahnya, itu rahsianya. Mengapa surga tu kita tak nampak? Mengapa pahala tu kita tak nampak? Jadi tuan-tuan, bulan puasa ini adalah bulan penghapus dosa. Dosa banyak mana sekalipun akan dihapuskan. Jadi saya bagi panduan yang kelima. Untuk bulan puasa ni, yang mula-mula bukan terus ibadat, terus takbir usalli sekian, Allahu Akbar. Bukan. Bila masuknya bulan Ramadan, ya Allah, Engkau tobatkanlah aku. Aku dah selalu istighfar sebelum ni, astagfirullahalazim. Tak tobat-tobat, tak boleh. Kali ini aku minta Engkau sendiri yang maha berkuasa ke atas aku, Engkau tobatkanlah aku, bagi aku berhenti daripada buat dosa. Barulah kita mula. Sebab apa tuan-tuan, kata guru saya, kenapa kita malas ni, malah nak ibadah ni, rasa lemah sangat ni, itu ada kaitan dengan dosa. Yang menyebabkan kita malas semua ini ada kaitan dengan dosa. Tambah satu lagi di akhir zaman ni, ada kaitan dengan sihir. Sihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kena sihir. Terkena sihir. Nabi Musa berhadapan dengan ahli sihir. Dan di akhir zaman ini, kebangkitan Islam yang berlaku secara karamah, khawarikul adah, berdepan dengan Yahudi, dan permainan mereka adalah sihir. Udara pun disihir. Sebab itu pejuang-pejuang Islam ni, banyak yang nak memperjuangkan Islam tulen ini disihir. Saya pun baru ni buat rawatan sihir. Dahsyat sihir ni. Mana-mana orang yang nak kebenaran disihirkan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita pasang niat dah yang bagus-bagus. Jangan dah kita dah buat pulun. Saya Ustaz, alhamdulillah, bulan ni tak pernah tinggal tahajud. Quran habis 30 juzuk saya khatam. Saya selawat boleh ribu-ribu kali. Saya pun heran, Ustaz, macam mana saya boleh tahun ni macam ni. Saya rasa saya ni masuk surga ni sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam Islam bukan begitu, kita rasa begitu. Pasal apa tak boleh rasa begitu, Ustaz? Udah kita beramal, tak buat dosa, kita sedekah, semua kebaikan kita buat, bukan buat jahat. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Heran memanjang. Orang tak ada ilmu, dia heran memanjang. Pasal apa tak boleh? Sebab kita ni hamba. Bila kita ni hamba, kita kena kekalkan rasa hamba. Rasa hamba ni rasa lemah, nak buat semua itu tak boleh. Jadi bila tak boleh, bila engkau boleh buat, engkau tak boleh buat, kau kuasa tak ada. Tapi engkau boleh buat. Dengan izin dia engkau boleh buat, boleh beramal. Semua habis lepas dengan izin dia. Walaupun dengan izin dia, bukan maknanya kamu yang melakukannya. Kamu hanya zahir saja, sarung saja, syariat lahiriahnya saja. Maka kita kekalkan rasa hamba. Harap-harap terima, takut-takut tak diterima. Dia boleh buat, ini ada salah, tak diterima, boleh je. Jadi kita jangan sekali-kali mendahului Tuhan. Confirm terima.
Ini namanya adab. Ini tuan-tuan kena belajar. Jadi balik kepada Allahumma salli alaihi. Balik kepada ketua wali ni. Ketua wali lah saya kata. Sebab dia memperkatakan dengan orang lain semua gembira tapi dia sedih. Sedih sebab dia takut sangat tidak boleh melayan, tidak boleh melakukan amalan yang setanding dengan raja bulan ini. Yang datangnya setahun sekali. Dia rasa gagal. Maknanya dia dah buat, bukan dia tak buat. Dia gembira lah dengan kedatangan Ramadan, dia gembira seronok. Tapi dia rasa dia tak boleh buat yang terbaik. Faham tak maksud saya? Dia tak bercanggah. Kita gembira, tu betul perasaan tu sebab kita nak beramal. Tapi tak boleh lepas kita beramal tu kita rasa kita ni dah puas hati sebab kita buat. Tak boleh, itu selama-lamanya tak boleh. Kita senantiasa mengembalikan hak-hak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu caranya. Sebab tu dia sedih. Dia rasa bila hujung gagal lagi. Padahal dia tak gagal. Macam kita lah, ada seorang pelajar keputusan dia bagus. Dapat nombor 1, dapat itu, dapat ini. Dia terpuji, terbaik lah. Kau pandai betul kau ni. Tak adalah semuanya dengan izin dia. Bila aku tak ada apa, aku zero je, tak ada apa. Subhanallah. Dia rasa benar-benar begitu. Dia boleh jawab soalan, dia boleh cemerlang, boleh dapat yang terbaik semua dengan izin dia. Allah Subhanahu wa taala boleh je bagi pandai itu pada orang lain, tapi dia bagi pada kita. Maka kita rasa tak layak. Kita boleh pandai, boleh ingat tu jawapan-jawapan nak periksa tadi tu, semua dengan izin dia semata-mata. Ni yang namanya la haula wala. Perasaan inilah yang ada dalam tentera-tentera Imamul Mahdi. Perasaan inilah yang ada pada diri ketua wali Mujaddid Quran yang ke-14 Fatah At-Tamimi merangkap Wazir Al-Mahdi. Inilah perkaranya. Kalau kita nak dilayakkan menjadi tentera Al-Mahdi di akhir zaman, perasaan ini kena ada. Bukan maknanya tentera-tentera Al-Mahdi ni kira perang, tak ada kira perasaan. Perasaan itulah nombor 1. Rasa-rasa dalam hati, tauhid itulah nombor 1. Sebab itu ramai hari ini bicara Imam Mahdi di YouTube dan sebagainya, cerita tentang perang, cerita itu seolah-olah terlupa. Sebenarnya nak dilayakkan menjadi tentera Imamul Mahdi, yang pertamanya adalah tauhid, ibadah, akhlak, taubat. Ni nombor 1. Walaupun kita tak tahu Imam Mahdi datang daripada mana, Fatah Tamimi ini siapa pun tak kenal, tapi kita baik, kita ikhlas, kita jujur, kita tauhid, kita mantap, tak ada buat syirik, maka yang ni akan dipilih. Jadi tak usah sibuk sangatlah dengan hal-hal yang teknikal. Yang pentingnya kita baiki diri. Cuma kalau kita tahu ada jamaah kebenaran, kita ambil tahu. Sebab mencari kebenaran itu wajib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Man sama Ramadana wa qamuhu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Man sama Ramadana wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada siang harinya dan bangun malam harinya kerana iman yang mengharap pahala jaminan Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang berpuasa pada siang hari. Puasa ni tidak Nabi kata sebagaimana yang kita dah faham, lama dah kita faham. Barang siapa ramai yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga. Berapa ramai? Mana ramai sungguh lah. Berapa ramainya orang yang berpuasa yang dia dapat. Berapa ramai orang yang berpuasa, puasa yang dia dapat lapar dan dahaga. Pasal apa lapar dan dahaga? Sebab orang berpuasa ni memang tak makan, lapar lah. Orang puasa ni memang tak minum, dahaga lah. Yang dapat lapar, dahaga, pahala tak ada. Sebab yang sebenar-benar puasa tadi, puasa ke tak jaga mata? Puasa ke tak jaga telinga? Puasa ke tak jaga kata-kata lidah kita? Itu pun kita gagal. Puasa ke kita tengok yang bukan-bukan?
Banyak. Puasa ke hati itu merewang begitu begini? Jadi puasa ni standard Islam yang Nabi nak tu apa? Bukan senang. Bukan puasa saja. Kalau puasa saja macam anak-anak kecil, macam budak-budak biasa, jadi macam tu lah. Berapa ramai yang puasa dapat lapar dan dahaga. Aku puasa dah 10 tahun dah. Tengok-tengok dapat lapar dan dahaga je. Subhanallah, subhanallah. Dan bangun malam harinya kerana iman. Bangun malam tu bukan kerana pahala. Ini patutnya dah tak ada dah ilmu-ilmu macam ni dah. Dah faham sangat dah. Aku bangun, aku baca tahajud ni, wah pahala dia sekian banyak. Aku nak dapat pahala ni. Jadi kerana pahala, bukan kerana Allah. Kenapa maksudnya begitu? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan pahala? Lain, pahala. Allah itu Allah lah dia. Allah bukan pahala, pahala bukannya Allah. Jadi buat kerana pahala, memanglah Allah suruh cari pahala. Tapi mengharapkan pahala itu apa makna yang dikatakan sini? Imanan wahtisaban. Siapa yang mengharap pahala, mengharap pahala jaminan Allah. Apa makna mengharap pahala? Ini pun orang salah tafsir. Itu makna dia tulis Ustaz mengharap pahala. Mengharap pahala ni maknanya dia kena ikhlas baru dapat pahala. Itu makna mengharap pahala. Faham? Bukan makna mengharap pahala tu dia mengharaplah pahala tu. Mengharap pahala. Jadi maknanya kerana pahala. Salah. Mengharap pahala tu makna yang tepat. Kerana dia buat sesuatu itu mencari redha. Datang semayang tarawih tiap-tiap malam kerana mencari redha, membesarkan, mencari cinta apa yang Tuhan suka. Aku nak cari lillahi ta'ala. Lepas tu kita minta pahala, boleh minta pahala, tak salah. Minta pahala tu tak salah. Tapi bagaimana cara minta pahala? Kita buat tadi bukan kerana matlamatnya pahala. Kena faham sampai macam tu. Kita nak dapat pahala. Ya, kita nak dapat syurga, betul? Doa apa cakap? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta jauh daripada neraka. Cara dia lelahlah. Nak minta syurga. Buat amal tadi tu ikhlas, mintalah syurga. Sebagai hamba kita minta, bagi aku rezeki, bagi aku anak, bagi aku pahala. Tapi jangan sembahyang kerana pahala. Kena faham tu elok-elok. Ini namanya falsafah. Dan kena ingatlah anak menantu kita yang tak faham ni. Ramai orang dia baru faham agama ni. Maaf cakap, dia baru pergi masjid, dah tua-tua 30, 40, 50, baru pergi masjid, baru pergi surau, dapat ilmu. Dapat dengar sebiji, dia tak tahu nak canai. Setengah awal ni, nak buat sembahyang tahajud lah. Tahajud ni kata ustaz itu, dia kata pahalanya besar. Tapi orangnya rajin mengumpat orang, rajin mengata orang. Jadi itu yang Nabi kata, berapa ada orang perempuan yang sembahyang tahajudnya tak tinggal, tapi duduk dalam tempatnya neraka. Kenapa neraka? Sebab dia contohnya sama ada dia melawan suami, sama ada dia suka mengumpat orang. Sebab itu Islam ni dia global, menyeluruh. Nak menentukan orang itu baik tak baik, bukan semata-mata pergi masjid, bukan semata-mata pergi surau banyak baca Quran. Bagaimana hati yang tenang, hati yang mulia dengan orang ramai. Ambil perhatian tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan tak boleh bangun, katalah tak boleh bangun, malas nak bangun tahajud bulan puasa pula tu, malas nak bangun. Jangan kita tak nak mengaku pula. Kita ni ada malas-malasnya, ada masa-masa malasnya. Maka kita banyakkan sedekah. RM50, RM100, RM10, ikutlah sedekah. Pagi-pagi tu naik motor, naik kereta, pergi cari orang yang susah. Orang dekat ATM ke, orang ni ke, bagi sedekah kat dia, lillahi ta'ala. Itu pahala dia besar. Kita beri perhatian kepada orang yang susah. Inilah masanya orang yang kaya, yang banyak duit, macam Ustaz Abid Liu tu, membantu menebus dosa-dosa kita yang silam. Orang-orang kaya, inilah masanya. Sebab itu ada banyak orang yang susah, yang merempat, tak ada kerja. Beri peluang kepada orang kaya mendapat pahala yang banyak. Jadi orang kaya boleh masuk syurga, orang miskin boleh masuk syurga. Adil, seadil-adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulangi sekali lagi sebab benda ni penting. Mengharap pahala itu, kamu nak pahala tak? Naklah. Kamu buat kerja tu. Buat kerja itu, buat ibadah tu, syarat dia
lillahi ta'ala. Apa makna lillahi ta'ala? Bukan kerana pahala, tapi dapat pahala. Minta pahala boleh? Boleh. Itu syariat suruh minta. Minta anak, minta rezeki, minta duit, boleh. Minta tadi bukan bermakna kita buat tadi kerana ini adalah perintah. Doa mukhal ibadah. Doa tu inti adalah otak ibadah. Perkara yang penting dalam ibadah tu, mintalah. Kita ni hamba, lemah, minta. Faham tak? Macam tu kan. Allah. Kemudian yang terakhir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini maknanya hadis kursi lah ni. Semua amal anak Adam dilipat gandakan dari 10 sampai 700 lipat ganda. Pahala kita lebih-lebih lagi sedekah. Tuan-tuan pun dah buat, saya pun dah cuba praktikkan. Kita bagi 10 dapat 100. Kita bagi 100 dapat 1000. Kita bagi 1000 dapat 10,000. Dia jadi macam tu. Saya selalu buat macam tu, saya nampak betul. Dan orang lain membuat dan tuan-tuan kira. Aku bagi RM10 lillahi ta'ala. Nanti bila besok dapat 100. Kadang-kadang lambat sikit tapi dapat juga. Kadang-kadang dapat sikit ni campur-campur. Betul. Dah campur 10 kali ganda. Ya tuan-tuan. Kena yakin gitu. Semua amal anak Adam dilipat ganda dari 10 sampai 700 kali ganda. Kecuali puasa. Puasa dia lagi tinggi, lagi dahsyat. Jadi puasa ni khas untuk aku. Puasa yang macam mana? Dan aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwat. Dia nak buat benda yang ikut syahwat. Tak naklah aku puasa lillahi ta'ala. Meninggalkan makan, meninggalkan minum. Tapi kerana tu penting. Kerana apa dia tinggalkan tadi? Dan puasa itu sebagai perisai, pendinding dia. Dan untuk puasa ada 2 kegembiraan. Gembira masa nak buka puasa dan gembira ketika bertemu kepada Tuhan pada hari kiamat. Maknanya nak buka puasa ni doa. Ini tuan-tuan tahu tak, di Mekah orang buka puasa lagi 1 jam, dia orang tahu doa ni makbul, doa belum puasa. Nak doa je berebut-rebut macam tu pula dah. Berebut, bertolak-tolak, macam nak berbunuh-bunuh perang pula dah. Padahal nak doa je. Nak doa. Dahsyat betul. Setengah orang tu benda-benda yang pahala ni dia tidak meremeh-remehkan. Dia doa dengan penuh yakin, makbul insya-Allah. Ni doa pun lebih kurang macam mana? Kita cari ni ni. Buku banyak, kitab banyak di kedai, belilah. Tahun ni aku nak belilah. Tengok YouTube macam-macam penceramah yang hebat-hebat kan. Ustaz Abu Samad nak tahu hukum, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz itu, Ustaz. Tajuk apa je tuan nak, insya-Allah ada. Insya-Allah ada. Jadi masa buka puasa tu. Jadi sekarang kita simpulkan. Dan gamak-gamak Ustaz macam mana kami nak mulakan puasa pada tahun ni, caranya lebih kurang macam mana. Apa yang ada kelebihan pada kita? Duit. Kita ni dah tua, sakit, stroke. Duit adalah duit. Berapa banyak duit? Tak banyak Ustaz, 34 juta. Mahal. Jadi 34 juta kalau dia pergi cari orang susah, cakap sungguh. Dia naik kereta, dia ada kereta. Dia pergi jalan, cari orang betul-betul susah. Pergi jumpa, dia bagi. Ni pakcik ada berapa ni macam rumah macam ni, hutang semua. Dia kata nak susah ni saya nak hadiahkan pada pakcik. 100,000. Dia tengok 100,000, mati terus. Orang susah ni biasa dia sedekah RM10, 50, 100, habis tinggi 500 dapat 100,000 tak mati, mati terus. Subhanallah. Jangan buat main, jadi nak sedekah. Tengok ni pakcik jangan mati pula ya. Jangan meninggal ni. Jadi sebab itu zaman negara Islam tulen nanti, zaman negara Islam Daulah Islamiah, bila diberi seorang tu menerima zakat, tahun depan dia tak minta dah. Sebab dia bagi zakat tu banyak. Dia bagi zakat tu banyak dah boleh mengatasi masalah dia tu. Itu Islam yang akan datang ni. Sebab itu tuan-tuan saya sebut sikitlah. PRU ni lepas ni akan ada lagi kemungkinan yang dahsyat luar biasa. Sebenarnya nak bagi laluan kepada apa? Kepada jamaah Islam yang bukan masuk dalam sistem tu. Nak bagi laluan. Jadi sekarang ni orang perang, orang Melayu dah 3 jadi 2, 2 jadi 1. Kan? Semua nak rebut kuasa.
dengan ekonominya, dengan bangsa Melayu sama-sama Islam. Jadi yang pertama yang ada duit. Kalau yang tak ada duit, aku puasa ni setiap kali aku puasa, aku nak niat pahala puasa pada hari-hari 30 hari bagi pada semua orang kampung ni. Awak bodoh sangat. Habis kau nak dapat apa? Kau lagi 10 kali bodoh. Bila kita buat kebaikan, aku pahala puasa sampai 30 Ramadan ni, aku niat pahalanya kalau ada, semuanya aku sedekahkan kepada orang kampung ni, yang mana aku dulu bersalah ke mengatakan, aku bagilah sedekah semua pahala. Kita macam tu juga dapat pahala. Mudah ke dapat pahala? Mudah lah. Tapi kita tak reti. Mana boleh takkan semua. Suku je lah. Kita tak ada ilmunya. Tak reti. Jadi kita buatlah macam tu. Kalian tak ada duit. Kemudian antara baca Quran dengan tahajud, kita semangat mana lebih? Semangat kita tahajud. Tahajud lah. Dan Quran kita tak reti baca, berangkak-angkak baca. Masa tu lah baru nak belajar tuition mengaji Quran bulan puasa. Apa pula nak belajar masa tu? Buat yang mana kamu boleh. Kamu boleh zikir-zikir, selawat-selawat. Yang penting ikhlas. Wallahu a'lam. Jadi marilah kita nanti insya-Allah sama-sama kita gembira, dalam masa yang sama kita sangat sedih. Dulu aku ni. Kata seronok benar, tapi boleh ke kita buat semua tu? Wallahu a'lam.